This call is now being recorded. Okay. So dah record, so kita boleh mula sebab azan pun dah berhenti. Okay, so cikgu akan share screen. Sekejap ya. Okay, so untuk semua, makluman semua ya, dalam masa besok awak cuti 1 hari, jadi bersyukurlah ya kepada semua kerana tingkatan 3 dapat cuti 1 hari, boleh buat persediaan kan. Okay, jadi untuk makluman semua, pesanan cikgu seperti biasa, kalau kita nak belajar sejarah, kita mesti tahu setiap chapter itu menceritakan tentang topik apa. So yang pertama, dulu-dulu lagi setiap kali masuk kelas mesti cikgu akan tanya. Jadi sekarang ni kita secara overview ya, untuk bab 1 awak dah belajar ya tentang kedatangan kuasa barat. Dalam kedatangan kuasa barat ni soalan dia memang suka tanya. Ya, soalan awak tahu sedia maklum kita ada 20 soalan objektif ya, okey, untuk UASA 20 soalan objektif, 4 soalan struktur dan 2 esei pilih 1. Okey, jadi soalan objektif yang 20 tu dia akan bercampur semua chapter. Okey, jadi untuk kedatangan kuasa barat, untuk tingkatan 3 sebenarnya adalah sambungan daripada kita belajar masa tingkatan 2. Tingkatan 2 kita bermula dengan alam Melayu dan kemudian kita dapat tahu bahawa kedatangan para misuara itulah telah menyebabkan munculnya Kesultanan Melayu Melaka. Apabila Portugis menyerang Melaka, maka Kesultanan Melayu Melaka telah melarikan diri dan mencari kawasan yang baru, maka muncullah ya kerajaan Johor Riau. Bila Johor Riau itu bermula, maka perluasan kuasa Johor Riau pun telah bermula. Akhirnya terbentuklah kerajaan-kerajaan negeri di seluruh tanah Melayu. Kita ada Pahang, Perak, Kedah, Perlis semua kan, dengan mendapat pengiktirafan daripada sultan-sultan yang mengiktiraf kerajaan tersebut. Okey, jadi tingkatan 2 kita dah sedia maklum. Semua negeri-negeri itu telah mempunyai pemerintah dan sultan yang tersendiri. Okey. Jadi tingkatan 3 ni adalah sambungan daripada kegemilangan daripada kesultanan setiap negeri dan juga yang paling penting adalah hasil bumi. Okey, jadi untuk tingkatan untuk bab 1 kita dah sedia maklum bahawa tanah Melayu ni kaya dengan hasil bumi. Jadi bab 1 ni awak kena tahu apa yang ada di tanah Melayu. Okey, tanah Melayu kalau tingkatan 3 kita ada hasil bumi iaitu pelombongan, okey, dan juga pertanian. Itu 2 yang kita fokuskan. Okey, yang paling utama. Disebabkan itulah munculnya kedatangan kuasa barat untuk mendapatkan bahan mentah. Sebab itu kita tengok dekat sini 1.1 dia cerita bahawa tanah Melayu ni hidup dalam keadaan stabil. Stabil tu maksudnya pentadbiran kita ada sistem pemerintahannya yang terdiri daripada sultan ataupun raja. Okey, yang kedua, kita ada pelombongan. Kita ada bahan mentah. Awak sedia maklum masuk belajar tingkatan 3 awal-awal tahun lepas,
Okey, awak dah belajar bahawa kita ada pelbagai teknik untuk mendapatkan biji timah. Mendulang, melampan. Okey, bahawa awak sedia maklum tanah Melayu memang adanya bahan mentah, terutamanya biji timah. Sebab pada zaman kegemilangan tanah Melayu dulu, awak belajar masa tingkatan 2, kita dah kenali pelbagai jenis mata wang. Mata wang tu ada jongkong timah, wang pitis daripada apa, ada mata wang emas, ada biji timah, bermaksud kita mempunyai pelbagai bahan mentah. Jadi kesinambungan daripada tingkatan 2 tu, bahawa tingkatan 3 kita tahu ya tanah Melayu makmur. Makmur itu merujuk kepada perkataan ekonomi. Makmur tu ingat tu ekonomi. Ekonomi tu bermaksud tanah Melayu telah berjaya menghasilkan pendapatan yang baik kan. Jadi sebab dia ada apa? Ada aktiviti pertanian dan pelombongan itu tadi. Maka dengan itu ditambah pula dengan kestabilan pentadbiran menyebabkan kuasa-kuasa barat cuba mendapatkan tanah Melayu supaya dia dapat menguasai bahan mentah. Sebab itu awak kena ingat, yang ini wajib awak ingat, faktor. Faktor kenapa barat datang ke tanah Melayu ni memang kena hafal. Kena hafal ya, faktor-faktor kedatangan kuasa barat. Kemudian, kedatangan kuasa barat ini bukan hanya sebuah negara sahaja. Awak kena tahu ada berapa negara-negara barat yang terlibat untuk berebut, bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan di tanah Melayu. Okey, kemudian awak dah belajar ya perbezaan strategi kuasa barat. Kita ada apa? Kita ada British bagaimana, kuasa barat Belanda macam mana. Jadi perbezaan strategi ni awak kena tahu. Yang ni cikgu dah cerita, awak kena tahu apa maksud strategi muslihat, tipu hela kan, desakan, yang itu semua awak kena tahu apakah maksudnya. Sebab biasanya soalan objektif dia tanya fakta, tapi disebabkan antara 1.1 sampai 1.4 ni boleh muncul juga soalan-soalan kebat dalam bentuk soalan struktur. Jadi kena tahu ya dalam soalan 1.1 sampai 1.4 ni apa agaknya kebat yang boleh ditanya. Yang pertama kita kena ingat, cikgu dah ajar dulu, kita ada P, politik. Soalan politik mesti melibatkan kebat tentang pemimpin. Bila ditanya tentang pada pandangan anda, bagaimanakah pemimpin, sekiranya anda seorang pentadbir utama ke, pemimpin negara ke, bagaimana untuk mengekalkan kegemilangan negara kita. Dekat situ dah nampak dah kegemilangan negara kita. Soalan tu memang merujuk kepada P politik. P politik, P pentadbiran, P pemimpin, P pemerintahan. Jadi pemimpin tu dia mesti mempunyai sifat yang apa? Bijak, berwibawa, saling bekerjasama, kreatif, kan? Maksudnya adil. Jadi ini adalah jawapan-jawapan kebat yang boleh awak masukkan. Sebab itu awak kena fahamkan cerita baru boleh berikan jawapan-jawapan kebat yang baik. Kalau E, ekonomi. Kalau kestabilan ini merujuk kepada P, P politik. Manakala E, ekonomi merujuk kepada kemakmuran. Ekonomi ni bagaimana untuk mengekalkan kegembiraan tadi? Maksudnya dia kena ada ekonomi ni perlu ada pelbagai hasil produk yang dapat dipasarkan ke luar negara. Bila kita dapat hujan lebat. Bila kita dapat memasarkan produk hasil luar negara, maka dapat meningkatkan lagi ekonomi. Ekonomi, maka hasil itu tadi dapat meningkatkan lagi pendapatan negara. Bila negara meningkat, macam mana nak hidup jadi makmur, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup. Macam mana boleh meningkatkan taraf hidup? Dengan memberi peluang pekerjaan. Sebab itu kalau jawapan kebat yang terbaik, dia dapat mengimbangi penggunaan konsep PES. Politik, ekonomi, sosial. Okey, awak jangan risau ya, dekat sini kalau awak tengok ni, ini semua bahan yang cikgu nak terang malam ni. Cikgu akan kongsikan, cikgu akan share pada awak melalui kawan awak malam nanti, dan dia akan share dalam grup. Okey, inovasi kebat cikgu bagi. Soalan-soalan esei yang biasa ditanya pun cikgu bagi. Berserta jawapan sekali, boleh baca
supaya mendapat ilham dan idea. Okey, dekat sini pun ada soalan struktur, soalan esei, soalan kertas 1 ini semuanya melibatkan daripada bab 1 sampai bab 8. Memang rezeki awak. Sebabnya semalam cikgu 1 hari dekat asrama daripada pukul 8.30 sampai pukul 12 lebih dengan pelajar tingkatan 3 asrama, cikgu terlupa nak bagi bahan ni. Sebab tadi baru cikgu semak balik folder cikgu jumpa. Memang rezeki awak malam ni sebenarnya. Kan? Okey, jadi nanti cikgu akan ceritakan. Jadi awak dah tahu dah bab 1 cerita bagaimana bermulanya kedatangan kuasa barat. Dan paling penting awak kena sedia maklum lepas ni tolong awak share dengan kawan-kawan awak bahagikan kerja mengikut kawan-kawan awak. Kita ada 8 bab, sekurang-kurangnya 1 bab seorang. 1 bab seorang, jadi awak ada berapa kawan? Satu awak kena ada 8 orang kawan. Itu paling sikit lah. Kalau nak lagi bagus, satu kelas masing-masing buat bersama-sama, lagi senang dan cepat. Apa yang cikgu suruh buat, awak senaraikan semua daripada bab 1, apakah nama perjanjian yang ada. Lepas tu awak susun. Bab 1 daripada muka surat berapa, perjanjian apa. Nombor 1 perjanjian apa. Nombor 2 perjanjian apa. Tulis muka surat siap-siap. Sebab apa? Perjanjian ni kita nak hafal susah. Tapi kalau awak tahu bab 1, apa je perjanjian yang ada, sekurang-kurangnya masa soalan nanti awak dapat tahu kata kunci cerita tu bertanya pada bab berapa. Yang ni tolong buat. Sebab perjanjian memang akan keluar. Dekat mana dia duduk? Dia duduk dekat soalan objektif ada. Soalan struktur pun ada. Soalan esei pun dia boleh duduk. Melainkan esei tu awak tak pilih, selamat. Tapi struktur tak ada pilihan. Jadi perjanjian tu memang awak kena susun. Daripada bab 1, daripada muka surat 1, awak belik, muka surat berapa awak jumpa perjanjian. Nanti cikgu akan go through sekali lalu je. Okay, jadi sekarang awak dah tahu ya bab 1 cerita bagaimana kedatangan kuasa barat. Awak senaraikan. Dalam bab 1, awak buat nota ringkas je. Bab 1, apakah negara-negara barat yang cuba datang dan bersaing mendapatkan tanah Melayu. Contoh, kita ada Britain, kita ada Belanda, kita ada Perancis, kan apa lagi, Sepanyol, Amerika Syarikat, awak senaraikan. Okay, lepas tu kita pergi pula beralih kepada bab 2. Bab 2 adalah pentadbiran negeri-negeri selat. Kesinambungan daripada bab 1. Bab 1 kita dah tahu dah kenapa barat nak datang ke negara kita. Okey, ada berapa faktor yang tu awak senaraikan. Yes, saya dah faham bab 1 tentang apa. Okey, yang kedua, bab 2 ni bermaksud barat dia dah berjaya masuk dekat tanah Melayu. Okey, dekat sini kita terus nampak bab 2 ni kita nampak ada satu perjanjian, nampak? Perjanjian London 1824. Nanti awak boleh catat bab 2 perjanjian London. Ini secara umum. Dalam buku teks awak kena gali-gali semak muka surat per muka surat. Senaraikan. Cikgu tak suruh hafal Cikgu suruh awak senaraikan supaya bila awak senaraikan, awak baca, awak tahu. Oh, perjanjian ni aku pernah dengar, dia ada dekat bab 2. Macam tu. Okey, negeri-negeri selat. Tahun lepas pun cikgu pernah cakap dalam kelas, bila sebut je negeri-negeri selat, ada 3 huruf, 3 patah perkataan bermaksud ada 3 buah negeri. Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Bermaksud kedatangan barat tadi yang daripada bab 1, dia masuk kepada bab 2. Yes, dia telah berjaya mendapatkan Pulau Pinang. Okey, siapa kat Pulau Pinang tu pula watak yang pula awak catat, awak tulis Pulau Pinang. Lepas tu awak pergi dekat bawah Pulau Pinang tu, macam peta pokok ke apa, awak buat bawah tu, siapa? Siapa pegawai British, orang British kuasa barat ni yang merupakan hero utama, watak utama dalam Pulau Pinang ni? Francis Light. Tulis itu Francis Light. Okay, Francis Light ni menggunakan tipu muslihat ke apa ke, awak tulis pula. Cara dia mendapatkan bagaimana, apakah peristiwa. Okay, yang pertama watak barat siapa, watak tanah Melayu ni siapa, sultan apa, siapa yang berjanji dengan Francis Light, kenapa dia berjanji dengan Francis Light, apa kesan dia
membenarkan Francis Light tu datang ke Pulau Pinang. Kenapa dia suruh Francis Light tu datang? Yang itu awak kena fahamkan. Cikgu kata fahamkan. Awak janganlah hafal. Awak baca, awak hafal, memang awak tidur. Sekarang ni adalah masa, awak ambil masa 1 jam ke, awak video call ke, Google Meet dengan kawan macam ni ke, sembang-sembang, berbincang, study group tapi melalui online. Sebab masa dah tak banyak. Jadi bila awak study group, awak sesi soal jawab tu awak tanya, okey siapa yang mendapatkan Pulau Pinang? Francis Light. Lepas tu awak tanya lagi, okey kenapa Francis Light nakkan Pulau Pinang? Untuk apa pangkalan tentera, untuk apa-apa awak kena ni kan. Lepas tu bagaimana Francis Light boleh masuk ke Pulau Pinang? Siapa yang membenarkan Francis Light masuk ke Pulau Pinang? Yang itu awak kena tahu siapa, kenapa, bagaimana, kesan akhirnya. Sebab itu awak kena tahu. Kemudian kenapa lepas Pulau Pinang sibuk-sibuk pula British ni nak dapatkan Singapura? Kan. Siapa pula hero utama dekat Singapura? Kuasa barat yang nak dapatkan Singapura tu. Siapa nama dia? Stamford Raffles. Kenapa? Bagaimana? Yang itu awak baca. Cari. Sama juga cerita macam Pulau Pinang tu. Kalau awak jenis tak suka study group, awak suka study sorang-sorang, awak cakap sorang-sorang macam orang gila. Kan? Awak ambil pen, awak catat. Pulau Pinang. Sambil tu kena bercakap. Cakap kat dinding depan cermin pun tak apa. Awak jangan baca buku diam-diam. Lepas tu confirm awak tidur. Buku sejarah adalah buku ubat tidur yang paling mujarab. Buatlah kalau tak percaya. Kalau baca senyap-senyap, tak tidurlah tu. Jangan study buka radio. Jangan pasang lagu sebab telinga awak tidak akan fokus kepada apa yang awak baca. Maksud cikgu, kenapa telinga nak fokus cikgu? Sebab tu cikgu cakap awak kena sebut. Bila awak sebut, awak dengar. Bila awak dengar, mata pandang. Bila mata memandang image atau tulisan, tangan menulis. So awak akan mudah ingat. Dah jadi macam pakar motivasi dah cikgu. Okey, jadi awak dah tahu cara. Okey, kemudian dekat sini hanya menceritakan negeri-negeri Selat sahaja. 3 negeri ini, hasil kesan daripada dia dapat berjaya mendapatkan 3 negeri ini, akhirnya terbentuknya organisasi negeri-negeri Selat. Masa pembentukan negeri-negeri Selat ni, awak kena tahu siapakah jawatan paling atas yang memerintah negeri-negeri Selat. Di manakah lokasi pusat pentadbiran negeri-negeri Selat. Yang tu awak kena tahu. Kemudian kalau perjanjian London, awak kena tahu kesan perjanjian London terhadap alam Melayu. Apakah kesannya? Yang ni suka tanya dekat soalan paling pendek, soalan objektif akan tanya. Dia bagi gambar, bendera-bendera, perjanjian London, apakah kesan? Itu awak kena cari jawapan kesan. Tapi kalau dia bagi kat soalan situ, awak tak faham, awak nak tulis, cikgu boleh maafkan kalau awak salah sebab dia fakta paling banyak 3 markah. 3 markah untuk soalan struktur. Dia tak akan pergi sampai 4 untuk soalan A. Paling sikit dia akan bagi 2 markah. Awak kena jawab. Itu kalau senaraikan ataupun berikan maksud. Tapi kalau fakta paling banyak A adalah 3. Daripada 10 markah soalan struktur, biarlah hilang 3 daripada awak hilang 7. 4 markah confirm duduk dekat C untuk kebat paling banyak. Paling sikit kebat 3 markah. 3 yang tengah tu awak faham cerita, bagi je jawapan. Mana tahu ada yang terlekat dapat markah rezeki. Tapi A tu memang totally markah dia straightforward jawapan isi-isi sahaja. Okey, kita beralih pula pada bab 3. Bab 3, bila dah berjaya mendapatkan negeri-negeri Selat, mana puas kan. Barat ni confirm dia nak cuba lagi mengaut hasil kekayaan hasil bumi. Sebab Pulau Pinang, Singapura dengan Melaka mana ada banyak sumber hasil bumi. Dia nak masuk kat kawasan tu hanya sebagai pertama, pelabuhan perdagangan. Negeri-negeri Selat lebih diberikan tumpuan kepada perdagangan. Ingat tu. Sebabnya kawasan 3 ni dia tak banyak hasil bumi. Dia hanya nak memastikan bahawa dia cuba menarik pedagang-pedagang tu, dia ingin menguasai perdagangan supaya nanti pedagang-pedagang boleh masuk ke kawasan Tanah Melayu, baru dia cuba mendapatkan kawasan-kawasan di Tanah Melayu. Bila dah berjaya membuka negeri-negeri Selat, akhirnya biasalah kan,
kita ni hidup mana pernah puas. Dia dah tahu dah kawasan ni ada apa, kawasan ni ada apa. Maka dari situlah munculnya bab 3, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu. So dia mesti ada 4 buah negeri. Yang ini memang kena faham, kena hafal. Ini je wajib hafal. Kan? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Awak kena senaraikan 4 negeri. Awak tulis tu negeri-negeri Melayu bersekutu. Nombor 1, Perak. Dekat Perak, apakah hasil bumi yang ada? Tulis biji timah. Di mana lokasi biji timah? Tulis siap-siap. Faham? Tulis siap-siap. Lokasi dia di mana? Siapakah pegawai British yang yang berada ataupun yang berusaha untuk mendapatkan perak tu, tulis nama dia kalau awak dapat jumpa. Kalau tak ingat nanti masa jawab exam pihak British ke kuasa barat ke bagi macam tu yang umum pun tak apa. Okey, kemudian dah habis dekat sini awak tengok pula Selangor, siapa, sultan apa, kenapa, bagaimana, semua kena tahu. Dan akhirnya nampak peluasan kuasa British ni masa kat sini awak dah tahu. Kan, residen setiap negeri ni siapa nama residen tu. Contohnya Pahang, kita ada siapa? JP Roger. Negeri Sembilan, Martin Lister. Perak siapa? Selangor ada tak nama residen? Kemudian barulah dia cerita dia sama, flow dia sama. Negeri-negeri Selat mula-mula dia dah tahu, dia dah dapat diluaskan kuasa, bentuk negeri-negeri Selat. Lepas tu bagaimanakah sistem pentadbiran negeri-negeri Selat? Sama juga dengan bab 3. Bab 3, hasil bumi, Perak ada apa, Selangor ada apa, Negeri Sembilan ada apa, Pahang ada apa. Senaraikan nama bahan mentah, lokasi di mana, siapa yang terlibat. Pegawai ni orang kuasa barat, yang orang Tanah Melayu ni siapa pembesar yang terlibat, sultan apa yang berlaku pada ketika itu. Yang tu sekarang tugas awak senaraikan. So untuk malam ni ke besok pagi kalau bersemangat nak buat sejarah, yang tu awak senaraikan. Cikgu tak suruh buat nota panjang, awak dah tahu kan Cikgu Yana nota dia ringkas, jelas, kata kunci. Yang tu je. Kan, kemudian peluasan kuasa British di Perak, Selangor. Awak dah tahu bila dah tahu hasil bumi, dia cuba nak meluaskan kuasa. Bagaimana? Kenapa? Yang tu awak kena tulis. Kenapa? Why? How? Tak. Ambil 2 isi je cukup. Paling sikit, paling banyak 3. Sebab soalan sud tu paling banyak 4. Paling sikit 3. At least awak dah dapat banyak markah daripada kosong. Cikgu nak bagi awak ada markah. Cikgu memang mengharapkan semuanya lulus. Dapat A, rezeki. Kan? Okey, kemudian nampak sama je pembentukan pentadbiran. Okey, habis. Pergi pula, dah dapat negeri-negeri Melayu bersekutu. Tak puas hati. Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 5. Dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni ada 5 ni pun sama cerita macam dekat atas tadi. Buat benda yang sama, perkara yang sama. Kenapa berlaku perluasan kuasa dekat sini? Dan jangan lupa setiap chapter ni awak kena senaraikan. Okay, first awak ada 2 nota. Nota pertama, awak buat ringkasan untuk setiap nota bab tu yang tadi cikgu cakap kan. Yang nota kedua, sambil awak buat ringkasan page A, page pertama ni, kertas lagi satu awak letak, kena sambil-sambil baca nak buat ringkasan ni kan. Muka surat yang kedua ni, sambil baca yang muka surat pertama ni, awak buat nota muka surat pertama. Yang kedua ni awak jumpa je perjanjian dekat muka surat yang awak baca, muka surat by muka surat tu, awak catat dekat muka surat yang kedua. Bab 1, awak dah cerita faktor, awak senaraikan faktor, awak senaraikan siapa kekayaan hasil bumi apa, lepas tu faktor ada berapa kan. Lepas tu awak jumpa ada perjanjian, contoh kalau jumpa perjanjian, tu dah tulis bab 1 nombor 1 perjanjian apa, muka surat berapa. Okay, lepas tu sambung lagi. Kalau awak buat 2 perkara ni, cikgu yakin lulus tu confirm. Lepas tu awak belajar, awak tak tidur. Okey, kemudian awak dah cari, kalau nak lagi bagus, awak buat dengan Google Meet kawan-kawan. Sambil buat bersama-sama, buat at least sama-sama boleh semak silang dengan kawan. Bukalah laptop tu, Google Meet 2-3 orang, sama-sama buat cari. Sambil tu boleh buat siapkan nota tu, kongsi bersama kan. Okey. Kemudian bila dah habis ni,
Yang paling penting bab 4 ni ada macam-macam cerita paling penting. Okey, disebabkan bab 4 inilah awak tahu ya, negeri-negeri yang memang mengalami pemodenan. Johor, kenapa Johor ni lambat mendapat berjaya diambil oleh pihak British kan. Dekat bab 4 ni juga kita ada Durbar. Jangan lupa ya bab 4 Durbar tu penting. Bab 4 ni juga kita ada perjanjian Bangkok. Catat perjanjian Bangkok tu sangat penting. Dia suka keluar soalan struktur. Malang lah awak kalau dia keluar kat struktur. Kalau dia keluar kat boleh tembak, tak apa. Okay, tapi kesinambungan dia nanti awak kena tengok satu persatu kan. Okay, kemudian untuk bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Okey. Durbar tadi dekat sini. Maaf dekat sini dekat bab 8 tadi. Tapi kesan daripada bab 4 ni lah tadi akhirnya muncul bab 8 tu. Okey, kemudian awak tengok bab 5. Bab 5 ni pun sangat penting. Kenapa cikgu kata penting? Bab 5 ni awak belajar tingkatan 3. Nanti tingkatan 4 awak belajar balik tau. Sebab itu dia kata bab 5 ni penting. Bab 5 ni kalau awak tak faham sekarang awak rugi. Sebab dia suka keluar exam. Lepas tu dia soalan favorite SPM. Okay, lepas tu tingkatan 4 pun awak belajar balik. Jadi rugi. Kan kalau awak tak faham sekarang awak rugi. Nanti awak nak skor A+ masa SPM. Okay, latar belakang Sabah ini awak kena bezakan. Awak buat nota pula. Sabah 1, tepi dia Sarawak 1. Okey, Sarawak menggunakan sistem apa? Sabah guna sistem apa? Sarawak ada keluarga Brooke. Keluarga Brooke terdiri daripada apa? Senarakan James Brooke, Charles Brooke, Warner Brooke, Anthony Brooke. Okey. Sabah ada apa? Syarikat apa yang memula? Okey, mula-mula Sabah ada Kesultanan Sulu. Kalau Sarawak atas dia Kesultanan Brunei. Macam tu. Awak senarakan secara umum. Lepas tu baru pergi nampak kuasa dinasti Brooke. Bagaimana dinasti Brooke ni dapat Sarawak. Disebabkan oleh faktor apa? Siapa yang terlibat? Bagaimana dia mendapatkan? Yang itu awak kena teliti satu persatu. Dan akhirnya bagaimana Barat ni boleh membentuk pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Okey, bab 6 ni paling senang. Bab 6, bab 7 bonus. Bab 6, bab 7 cerita dia mudah awak faham. Bab 6 tu paling awak mudah faham sebab dia awak mengalami keadaan itu. Okey, sebab apa? Kat sini pengenalan ekonomi moden. Lepas tu dalam pengenalan ekonomi moden ni dia ada macam-macam. Dekat sini awak ada juga tentang sistem kontrak. Kita ada juga sistem Kanggani. Awak kena bezakan apakah ciri-ciri sistem kontrak, apakah ciri-ciri sistem Kanggani. India yang mana satu, China yang mana satu. Kan. Lepas tu awak kena tahu pula ekonomi moden tu apakah aktiviti ekonomi moden tu nanti. Okay, kesan sosial dalam bab 6 ni juga awak nampak dia ada ekonomi tu dia ada pelombongan, dia ada pertanian kan, sama juga macam yang tadi. Cuma apa yang dimodernkan pertanian itu. Okay, kemudian ada juga awak belajar dekat dalam bab 6 tentang pengangkutan. Kita ada apa? Kereta api, jalan raya, kapal air, kapal terbang air. Yang itu pula di manakah lokasi-lokasi dia? Kenapa ada pengangkutan-pengangkutan tersebut? Kemudian apakah kepentingan pengangkutan itu pada masa itu? Kan, apakah kesannya pengangkutan itu pada masa itu? Pentingnya kesan sosial tu. Okay, kemudian awak pergi pula dalam bab 6 juga, nanti awak ada belajar juga tentang pendidikan formal, tak formal kan. Pendidikan, awak kena bezakan. Pendidikan formal apa? Pendidikan tidak formal tu apa? Sebab kalau soalan struktur dia tanya perbezaan ataupun esei, yang tu awak kena tulis. Bezakan antara dua tersebut. Okay, bab 7. Bab 7 ni cerita tentang perjuangan ni. Awak dekat sini awak kena tahu yang ini cikgu pelajar asrama memang cikgu dah buatkan nota ringkas untuk semua tokoh. Kan. Awak boleh pinjam juga dengan kawan asrama. Cikgu ada bagi tokoh, senarakan tokoh. Lepas tu cikgu letak lokasi. Lepas tu cikgu letak
faktor peristiwa penentangan, lepas tu cara dia, I sekali kesan tapi cikgu tak bagi semula, cikgu suruh dia sambung buat sendiri. Ada lagi 2-3 tokoh yang bawah tu. Okay, yang ini yang paling penting awak kena tahu. Contoh, Datuk Maharaja Lela, tokoh pertama Datuk Maharaja Lela. Kedua, negeri mana? Perak. Okay, sebab penentangan Datuk Maharaja Lela ni sebab apa? Kan awak senarakan, cukai lah apa-apa kan. Bagaimana peristiwa yang berlaku itu? Siapa serang dulu, siapa serang dulu. Yang paling penting, Datuk Maharaja Lela versus siapa? JWW Bush. Kalau awak ada tahu kat situ kan. Kalau tak ada, awak tak tahu, pegawai British. Kan macam tu paling umum lah kalau tak ingat tokoh. Okay, kemudian akhirnya apa berlaku pada Datuk Maharaja Lela? Mati ke, berundur ke, apa tu, melarikan diri, berundur, macam itulah, dibuang negeri ke. Itu awak kena tahu setiap kesan, setiap tokoh tu awak kena tahu ya, kesan penentangan tu. Okay, dan akhir sekali bab 8, reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor. Yang ni cikgu cakap tadi ya, usaha pembesar, pemodenan, Durbar, semua dekat sini lah. Okay, kat sini ada banyaklah sikit perjanjian-perjanjian. Habis 8 bab. Okay, dalam masa 15 minit cikgu bebel-bebel tadi. So cikgu harap awak dapat membezakan setiap chapter itu cerita tentang apa. Nanti cikgu, awak jangan lupa ya, cikgu dah ajar 2 perkara. Kata kunci cerita, kata kunci soalan. Yang itu memang wajib awak tahu. Okay, sekali lalu kita tengok untuk bab 1. Jadi cikgu tak pergilah banyak-banyak, cikgu nak tunjuk je kat awak kan. Kan. Ini Sarawak. Okey, cikgu bawa sikit, kecilkan. Okey, cikgu tarik. Kedatangan kuasa barat. Kan awak dah tahu, nampak. Dekat sini ada perundangan. Senarakanlah perundangan apa? Perundangan hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang, undang-undang Sambusan Perak. Yang ni semua kita dah belajar tingkatan 2. Kalau awak ingat masih tingkatan 2, maksudnya at least awak boleh tulis contoh-contoh perundangan. Ni sistem pemerintahan. Nampak kemakmuran negara kita. Dekat sini pun sebenarnya dia dah tunjuk dah bahawa pemerintah di Sarawak kesukuan. Yang ini nampak. Yang ini kalau awak nampak ni, awak dah tahu dah. Awak boleh nampak ada overview bab 5. Bab 5 Sabah dan Sarawak. Sabah kesukuan. Sarawak pun kesukuan. Sistem dia kesultanan pun ada. Walaupun ada kesultanan, tapi Sabah ditambah lagi satu ketua bebas. Okay, cikgu tak nak terang yang ni. Yang ni yang cikgu cerita tadi. Okay, dia ada apa? Perdagangan dan pelabuhan. Okay, boleh masukkan juga. Nampak kan mula cikgu cerita disebabkan perdagangan lah kuasa barat ni suka nak datang ke tanah Melayu. Kan. Ini nampak pendidikan tidak formal. Ini secara umum keseluruhan ni, keseluruhan. Ya, pendidikan tidak formal keseluruhan. Pendidikan formal dekat mana berlaku kan. Okay, kemudian ni faktor kuasa barat. Faktor kedatangan kuasa barat, awak kena hafal abad. Abad tu wajib. Sebab itu nota awak, kedatangan kuasa barat abad ke-16, apa je yang berlaku abad ke-16? Kan, kenapa? Sebab abad ke-16 faktor dia barangan mewah, pelabuhan persinggahan, agama Kristian. 17-18 awak senarakan, revolusi perindustrian. Nampak? Abad ke-19 dan abad ke-20, ambil yang hitam ni. Perkembangan industri kereta, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Industri mengetin, sebab itu dia datang nak biji timah. Pembukaan terusan Suez, ciptaan kapal wap. Yang ini yang cikgu suruh awak senarakan. Buat peta pokok ke, peta buih ke, terpulang. Kan? Nampak? Persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf, slogan beban orang putih banyak tu. Sebab soalan dia berdasarkan abad tu. Kalau awak tak tahu, tak ingat abad, tak boleh ingat lah cikgu, tak apa. Awak tulis je, senarakan semua yang awak ingat. Walaupun tak ingat dia berada di abad keberapa. Supaya pemeriksa nanti, yang ini pun dia masuk juga, awak senarakan 10. Apa yang awak tahu kan. Lepas tu nanti pemeriksa akan pilihlah jawapan mana yang betul. Kan cikgu dah kata, selagi ada ruang muka surat yang boleh ditulis, tulis. Tarik anak panah tu pergi ke tepi, ke atas, ke hujung, tak apa, tarik je isi. Kan, tulis apa yang awak tahu. Yang ni cikgu cakap tadi, kuasa barat negara-negara apa? Perancis, Rusia, Jerman, Amerika Syarikat. Ni at least awak tahu nama-nama negara dia. Ni perbezaan, nampak?
Belanda 3, British ada 8. 7. Ada 7. Daripada 3 dengan 7 ni, apakah yang sama? Ada berapa yang sama? Pakatan ada, perjanjian pun ada. 2 ni sama. Kan? Kemudian, ni kena tahu ni maksud-maksud dia ni. Maksud-maksud dia ni kena tahu. Kan? Okay. Sebab nanti nak jawab soalan senang, objektif ni. Nak jawab soalan hebat pun senang. Ini kena tahu. Okay, serangan fizikal. Ni nanti awak bacalah sikit. Ni cikgu nak tunjuk yang mana. Okay, selamat. Bab 1 tidak ada perjanjian. Okay, bab 1 settle, tidak ada perjanjian. So, kita pergi pula bab 2. Okay, negeri-negeri selat, tarik kan. Baca Pulau Pinang, baca-baca nanti dengan kawan cari. Nampak kat Singapura ada siapa, nampak ada apa, Temenggong Abdul Rahman. Kan. Lepas tu, baca lagi, okay, Melaka ada siapa kan. Okay, lepas tu pergi pula kat Pulau Pinang. Siapakah hero bagi, faktor Pulau Pinang tu kenapa dia nak nampak pusat. Ni ambil yang hitam ni. Pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan, pangkalan tentera. Okay, lepas tu tarik lagi cari. Ni cerita dia. Cerita dia awak baca. Okay, ini sebab-sebab nampak. Jumpa dah hero dia. Francis Light. Gunakan apa strategi dia? Nampak? Tipu hela. Okey. Baca lagi. Ada tak perjanjian? Jumpa tak perjanjian? Baca lagi nampak? Gubernur Pulau Pinang, George Litt. Tulis. Yang ini Sultan Diyaudin. Sultan Diyaudin dia berada dekat mana? Nak dapatkan kawasan mana? Kawasan mana yang disebut-sebut nak dapatkan ni? Nampak? Nampak ni ada gambar apa? Seberang Perai, Pulau Pinang. Francis Light, Pulau Pinang. Seberang Perai dia ada Sultan Diyaudin. Ini paling penting Diyaudin ni. Okey, kemudian tarik lagi. Okey, yang ni awak tahu. Yang ni kena baca ni. Ni kena baca. Soalan objektif suka tanya dekat yang kuning-kuning, yang kotak-kotak tahukah anda. Ni baca. Jangan tak baca. Surat Q nanti kalau tanya tak tahu. Kan? Okey, baca je. Okay, kemudian ni tak jumpa, nampak ada lagi. Ni isu Johor Riau, British di Singapura, Stamford Raffles, dan William Farquhar. Yes, dah jumpa dah hero Singapura. Stamford Raffles, William Farquhar. Nampak? Baca. Dah jumpa. Perjanjian 6 Februari. Tulis. Perjanjian 6 Februari 1816. Siapa? Perjanjian tu mesti melibatkan dua hala. Dekat nota awak tu tadi perjanjian 6 Februari 1819. Muka surat 39. Lepas tu tulis siapa? Stamford Raffles. Sebelah dia siapa? Sultan Hussein dan Temenggong Abdul Rahman. Kenapa berlaku? Ingat tak kes yang Sultan Johor tu mangkat? Disebabkan Sultan Hussein ni berada dekat Pahang. Jadi adik dia yang berada semasa kemangkatan ayandanya lah yang layak menjadi sultan, sebab pelantikan sultan itu berlaku sebelum ayahnya dikebumikan. Jadi sebelum sultan dikebumikan, dimakamkan, dia perlu isytiharkan siapakah sultan yang akan menggantikan kerajaan tersebut. Disebabkan Pahang terlalu jauh, tidak ada media sosial, tidak ada komunikasi yang cepat, maka Sultan Hussein ni, Tengku Hussein ni lambatlah sampai dan dia tidak berjaya untuk mendapatkan tahta sebagai pengganti ayandanya walaupun dia merupakan anak yang sulung. Okey, nampak? Kemudian ingat birthday cikgu 2 Ogos. Okey, perjanjian 2 Ogos 1824. Yang ni siapa pula yang terlibat? John Crawford. Sign dengan Sultan Hussein Temenggong Abdul Rahman. Kesan dia apa yang berlaku? Habis dekat situ, dah dapat 2 perjanjian. Tengok pula British Belanda tangan macam tu. Okay, yang ni baca. Kan dah baca. Perjanjian London 1824. Perjanjian London 1824 / perjanjian Inggeris Belanda. Dekat situ. Lepas tu yang ni dah dapat dah berapa dah? Ada 3 dah perjanjian. Okay, bab 2 ada 3 perjanjian. So, ni kesan dia. Kesan dia yang ni Cuk cakap. 1, lingkungan dia terbahagi kepada 2, ialah Bangka Hulu, Betawi kan. Bangka Hulu ni kan di bawah British, Melaka ni Belanda. Jadi dia buat perjanjian tadi tu, dia tukar. Maka bila British menguasai kawasan Melaka, Belanda pun ambil Bangka Hulu, maka terpisahlah pemerintahan Johor Riau. Sebab Johor ada dekat kawasan
British. Lagi satu pusat pentadbiran Johor Riau di bawah Belanda. Maka pentadbiran Johor Riau itulah yang akhirnya terbahagi kepada dua bahagian, apa? Dua lingkungan pengaruh barat. Itu kesan yang memang favourite daripada zaman KBSM lagi. Kan yang ni bacalah syarat-syarat dia. Okay, so cikgu tak nak pergi banyak, jadi cikgu dah jelaskan sikit-sikit kat situ. Disebabkan awak nak belajar bab 5, sikit cikgu terangkan tentang bab 5 sedikit supaya cikgu tidak rasa terkilan. Andainya keluar soalan Sabah dan Sarawak. Okey, tadi cikgu dah cerita cara macam mana awak nak dapatkan nota yang bagus dan pantas ringkas dalam masa tak sampai 24 jam ni kan. Maksudnya esok ada satu hari. Satu hari je besoknya awak boleh belajar sejarah kau-kau lah kan. Kalau awak nak, buatlah secara online bersama kawan-kawan. Okey, jap kita masuk bab 5. Lambatnya bab 5 ni. Okey, kenapa cikgu tunjuk buku teks? Kenapa cikgu tak tunjuk slide yang cantik? Yang pertama memanglah cikgu tak sempat nak buat. Okey, yang kedua sebab buku rujukan yang paling terbaik sampai SPM adalah buku teks. Awak ingat pesan cikgu, awak nanti datang tempat, awak dapat pinjaman buku teks. Tapi lagi bagus kalau awak beli sendiri. Sebab awak kena sayang buku awak tu, baca betul-betul daripada kulit ke kulit. Baru akan puas bahawa A+ lah awak kan. Itu je ciri dia. Sebab cikgu, walaupun cikgu dapat pinjaman buku teks, tapi cikgu memang beli sendiri buku teks untuk cikgu. Sebab saat tingkatan 1 sampai tingkatan 5 cikgu ada, sebab cikgu memang pernah mengajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5, sebab tu cikgu boleh faham semua silibus tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Ini adalah cerita tentang Sarawak. Okey. Sarawak ni, yang ni kena baca dulu sinopsis. Sayang-sayang semua baca sinopsis. Kan pemerintah yang sistematik, kan bermula dengan dinasti buruk, sebab ni ringkasan. Kemudian awak tengok kat sini, apa yang perlu awak tahu? Ya, latar belakang, peluasan kuasa sama. Okey, pemikiran kreatif kat sini. Awak kena faham kronologi. Ini adalah hint-hint ya. Kronologi, bukti. Awak kena tahu bagaimana bukti kedatangan Sabah dan Sarawak. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, ada Sabah, ada Sarawak. Sistem pemerintahan tempatan. Okey, ada sistem kesukuan. Okey, Sabah dan Sarawak ni persamaan dan perbezaan. Apa yang beza dia? Yang ini nampak, ini kena hafal. Sebab dia suka keluar slide-slide dekat objektif. Sarawak ada 27 etnik. Sabah ada 34 etnik. Tak keluar tak apa, sekolah tak menyesal kalau dia tiba-tiba tanya berapa bilangan etnik kan. Okay, so kalau buat esei nanti awak boleh masukkan juga 27 etnik di Sarawak kan. Okay, kemudian yang ini awak kena faham dan hadamkan. Sistem kesukuan Sarawak, ambil kata kunci. Yes, yang pertama sistem kesukuan Sarawak adat. Cikgu dah kata kunci paling banyak 3. Yang paling pendek 1 je ambil. Sistem kesukuan Sarawak adat. So awak tahu ya, dia mempertahankan sistem adat, sebab itu dia melaksanakan kesukuan. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Bagi masyarakat Iban, pemimpin utama ialah tuai rumah. Awak tengok dekat situ. Kan? Tuai rumah Iban. Apa maksud tuai rumah tu? Ketua lah. Ketua dia tuai rumah daripada bahasa apa? Iban kan. Tuai rumah Iban. Tuai. Kenapa tuai? Tuai tu bermaksud tuan rumah. Orang Iban, dia banyak perkataan ditukar belakang dia jadi I. Jalan-jalai, tuan-tuai, macam tu pulang-pulai. Itu bahasa Iban. Okey, kemudian apa dekat sini? Sarawak lagi. Pemimpin bukan sekadar faktor keturunan, namun lebih kepada kebolehan peribadi. Pemimpin. P pemimpin, P peribadi. Sistem kesukuan Sarawak, pemimpin dia lebih kepada kebolehan peribadi. Kepribadian adalah faktor utama bahawa dia boleh memimpin dengan baik. Bukan sekadar keturunan raja ni anak dia. Contoh bukan. Ya, sebab dia tak ada keturunan, maksud dia lebih kepada kepribadian dia tu. Ya, P pemimpin, P peribadi, P pemilih, pemilihan, pemimpin, peribadi, 3 P.
Okey, dalam masyarakat Bidayuh sumber politik ialah tua kapung. Bidayuh, tua kapung. Nampak 3 perkataan je kan? Bidayuh, tua kapung. Nampak? Nanti senang nak cerita. Okey, kemudian ketua dalam masyarakat Kenyah, peran lepo. Yang ni suka keluar adjektif ni. Okey, Kenyah, peran lepo. Kan? Kayan, kelunan maren. Nampak? Ada 3 je. Kenyah, peran lepo. Kayan, kelunan maren. Bila cerita tentang sistem kesukuan bermaksud dia nak tahu ketua-ketua setiap etnik tu. Berdasarkan adat. Sebab itu tadi cikgu pergi yang pertama adalah adat. Kan? Kemudian Melanau. Ketua Melanau, menteri. M Melanau, M menteri. M Melanau, M menteri. Ketua masyarakat Melanau adalah menteri. Ambil ringkas je. Okey, yang terakhir, pemimpin menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan, memastikan keharmonian. Okey, selesaikan pertelingkahan keharmonian. Selesaikan pertelingkahan dash keharmonian. Habis sistem kesukuan Sarawak. Kan, betul pergi pula sistem kesukuan Sabah. Okey, adat juga. Adat ni untuk apa? Sosiopolitik. Kan? Sosiopolitik. Maksud dengan adat ni dia boleh kawal, kontrol adat, kontrol sosiopolitik. Gitu. Okay, sistem kesukuan Sabah pula nampak. Orang tua, ketua kampung. Nampak. Ketua kampung dia dikenali sebagai orang tua. Okay, kemudian pula dekat sini. Sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Okay, majlis kampung, tukang adat. Senarakan je, semua senarakan ya. Yang ni penting ni nampak ni, bajau. Bajau, mato'ah. Mato'ah. Apa dia mato'ah ni? Ini suka objektif ni. Cikgu cakap ni seperti keluar objektif biasanya. Mato'ah, pelindung adat. Pelindung adat dan menjadi, maksudnya dia adalah seorang yang memberi perlindungan kepada anak buah dia. Mato'ah kan. Bajau, bajau. Okay, adat ni tadi kata kenapa adat? Sebab adat ni, tukang-tukang adat ni tadi, dia adalah tukang-tukang adat. Maksudnya adalah tukang-tukang setiap upacara adat untuk mengelakkan bencana. Tukang adat, upacara, upacara elak bencana. Upacara elak bencana. Settle, habis dah 2. Okay, pasuk pergi pula sistem pentadbiran tempatan. Okay, yang ni tengok 3 bentuk, sungai kerajaan, sungai tulen, sungai kuripan. Awak senaraikanlah sistem pentadbiran di Sarawak. Okay, 3 dash, sungai kerajaan, sungai tulen, sungai kuripan. Macam tu. Kemudian sistem Sarawak paling penting ni, orang kaya. Orang kaya ni yang penting. Pedalaman orang kaya. Kan. Kawasan sungai Sarawak, Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung. Nampak? Okey. Sarawak ada 3 kawasan, sungai kerajaan, sungai tulen, sungai kuripan. Dekat sistem pentadbiran Sarawak juga ada juga 3. Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung. Kemudian dia ada orang kaya. Orang kaya beti di Padeh, orang kaya antau di Rimbas, orang kaya juga di Lundu, orang kaya gasing di Sekerang. So yang tu jadi 4. Okey. Habis. Nampak Kesultanan Brunei. Datu di Sarawak. Ini awak kena senaraikan. Cikgu tak teranglah banyak. Nanti awak boleh baca kan. Okey. Sistem pentadbiran di Sabah ni cikgu nak membezakan cara macam mana awak nak ambil isi penting. Yang mana paling penting. Okey. Pentadbiran di Sabah nampak. Kesultanan Sulu. Tu dia atas tadi ke nampak barat ke kawasan pantai di barat dikuasai Kesultanan Brunei. Manakala pantai timur Kesultanan Sulu. Nampak sebenarnya kawasan Borneo tu Brunei bukan negeri kecil, kerajaan kecil yang macam sedia sekarang ni. Nampak sebenarnya Brunei tu itu adalah keseluruhan Brunei kecuali si pupuk tepi tu. Sulu punya. Yang Sulu tu yang dekat Lahad Datu tu. Yang duduk perang-perang sibuk nak ambil balik tu. Itu Kesultanan Sulu. Sikit je Kesultanan Sulu ni. Tapi disebabkan Sultan Brunei ni dia dah selesa dekat kerajaan Brunei dan dia kawasan terlalu besar. Sarawak dengan pantai barat. Okey, senang nak tengok beza dia. Kesultanan Brunei. B Brunei. Kawasan pantai B barat Sabah. Barat Sabah, B Brunei. Brunei tu dia ada pegang barat Sabah.
Kan kawasan timur tu adalah Kesultanan Sulu. Ni cikgu dah bagi tips-tips dah sikit kat awak kan. Kemudian nampak wakil sultan ataupun pembesar pengiran. Pengiran ini adalah merujuk kepada Brunei. Yang tadi kita nampak ada pengiran tu Brunei punya pembesar. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruh. Namun Sulu dihantar Datu. Pembesar Sulu Datu. Okey, kemudian Datu ni bergantung pada milikan bilangan hamba dan kemampuan menghantar ufti. Sebab itu kawasan yang besar menjaminkan kutipan duit yang banyak. Duit yang banyak menyebabkan Datu tu akan mendapat imbuhan yang banyak. So sebab itu berlakunya perebutan kuasa antara pembesar-pembesar untuk mendapatkan kawasan-kawasan yang luas dan hamba yang ramai. Okey, nampak. Kedatangan Datu ini menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah. Nampak pantai timur Sabah Datu sebab Datu itu adalah terdiri daripada Kesultanan Sulu. Bila kawasan pengiran adalah kawasan barat. Barat tadi di bawah hak milik Brunei. Kan. Tadi kita dah tengok dalam chapter pertama. Kita ada lagi satu, sistem ketua bebas. Nampak. Sistem ketua bebas ni awak kena baca, dia tak berapa glamour lah cerita dekat sini. Tapi awak baca je. Kan, takut keluar sebab dia jangan keluar, tiba-tiba keluar nanti. Nanya awak. Okay, kemudian dinasti Brooke. Kita masuk pula dinasti Brooke bermula dengan James Brooke. Siapakah James Brooke? James Brooke ni sebenarnya adalah bekas askar SHDR yang mengambil alih, dia cuba berlayar sebagai seorang pedagang. Kan, sebab itu dia mudah mendapatkan bantuan ketenteraan daripada pihak British. Okay. Jadi Sarawak ni sebenarnya kaya dengan kawasan-kawasan ekonomi kan. Nampak inilah kawasan. Nampak ni dekat ni, dekat mata dengan hidung dengan mulut kucing ini je Kesultanan Sulu ni. Sini je Kesultanan Sulu. Nampak? Dekat sini Kesultanan Sulu, yang lain tu semua Sarawak yang punya. Okey, James Brooke ni datang bermula dekat kawasan mana? Ya, di sekitar sungai. Dia datang turun kat Kuching dulu. Okey, dekat Kuching, James Brooke. Okey, nampak Sultan Brunei mentadbir Sarawak. Okey, dia hantar siapa? Pangeran Indra Mahkota di Kuching. Okey, nampak? Perbalahan dengan pembesar tempatan kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Okey, kronologi. Sultan Brunei, Pangeran Indra Mahkota. Pangeran Indra Mahkota bawa dia pembesar tempatan. Pembesar tempatan bermaksud rakyat-rakyat Sarawak sendiri yang cuba menjalankan aktiviti ekonomi bersama masyarakat tempatan. Lepas tu hasil-hasil ekonomi yang sedia ada tu akhirnya diambil oleh Datuk Patinggi Ali ni. Okey, Datuk Patinggi penetangan dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali yang ingin membebaskan daripada cekawan ni. Pangeran Indra Mahkota. Datuk Patinggi tu orang tempatan, Pangeran Indra Mahkota tu yang Brunei tu. Berlakulah perbalahan-perbalahan kan. Lepas tu Sultan Brunei tu hantarlah untuk menyelesaikan, memujuk Datuk Patinggi Ali dan pembesar Melayu, namun gagal. Disebabkan berlakunya pergaduhan, perselisihan faham, perbalahan antara pentadbiran tempatan dengan Sarawak, maka sebab itulah dia telah meminta bantuan James Brooke pada ketika itu. Asalnya sekadar datang untuk berdagang. Konon saya datang nak berdagang berapa lama, kemudian saya nak tumpang gudang untuk loji. Loji pada ketika ini dikenali sebagai gudang. Sekarang loji dikenali sebagai untuk kumbahan kan, loji kumbahan. Tapi pada masa zaman pemerintahan James Brooke, loji, dia kata dia nak tumpang barang-barang dia dekat dalam gudang. Okay, itu adalah detik permulaan James Brooke cuba memasuki Kuching kan. Okay, kemudian nampak mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak kan. Aktiviti pengembaraan, kan cikgu cakap tadi, dia lepas dah berhenti jadi askar, dia buat pengembaraan kan dengan kapalnya Royalist. Royalist ingat ya, James Brooke kan. Royalist, sokongan pihak British dan angkatan tentera laut. Dekat sini tak cerita siapa James Brooke. Tapi silibus lama memang dia ada cerita lah. Okay, kemudian dia menggunakan syarat, okay, pembesar tempatan. Yang ni awak kena baca dan fahamkan cerita sebab James Brooke sangat glamour dan dinasti Brooke ini
banyak menceritakan tentang James Brooke. Kan. Akhirnya dia start bersetuju. Okay, Sultan Brunei ni senang je. Dia bila tak mampu lagi nak mengawal keadaan pergaduhan antara pembesar ni, dia cuba meminta bantuan juga dengan James Brooke. Akhirnya bersetuju berunding dengan James Brooke dan mendapatkan penentangan terhadap Brunei. Nampak James Brooke mendapatkan kuasa. Mula-mula rundingan. Yang ini awak kena tahu. Cerita utama James Brooke berunding dengan siapa? Pangeran Raja Muda Hashim. Okey. Lepas tu fasa yang kedua pula. Dua kali sebelum James Brooke menerimanya. Main tolak, tawar, menawar. Tiba-tiba James Brooke, jatuh pembaris cikgu. Tiba-tiba James Brooke membuat ugutan. Strategi ugutan. 2 kali. Kan. Hari sekali awak tengok Sultan Omar Ali Saifuddin hadir ke Brunei diingin oleh Angkatan Tentera Laut British. Masa ni gerun lah kan Sultan Omar ni. Kan untuk mengesahkan Perdana Sarawak seperti dia sebabnya start yang macam membuat perjanjian tu Pangeran Raja Muda Hashim. Sebab Sultan cakap walau macam mana cara pun dia kena selesaikan. Jadi dia menggunakan inisiatif Pangeran Raja Muda Hashim apabila dia bertemu dengan James Brooke. Disebabkan Sultan Brunei ni takut juga kan kena serang. Kan sebabnya James Brooke dia datang nampak. Secara tidak langsung boleh beritahu Sultan Omar Ali Saifuddin apabila James Brooke hadir ke Brunei. James Brooke datang ke Brunei bawa Angkatan Tentera Laut British. Mana Sultan tak takut? Kan geroi Sultan sebab itu namanya ugutan. Akhirnya Sultan terpaksa setuju. Okey, ambillah Sarawak tu. Tapi berlakulah perjanjian. Nampak? Dalam cerita bab 5, awak nampak, inilah baru saya jumpa. Yang pertama, perjanjian 1841. Siapa yang terlibat? James Brooke, Pangeran Raja Muda Hashim. Cerita tentang apa. Perjanjian kedua dia, James Brooke dengan Sultan Brunei Omar Ali Saifuddin. Nampak? Perjanjian itu menyebabkan James Brooke sanggup memberikan duit $2,500 kepada Sultan Brunei. Sebab itu Sultan Brunei setuju. Sebab itu kalau ikutkan cerita sejarah Sarawak ni, bagaimana Sarawak akhirnya dapat dikuasai oleh James Brooke berdasarkan kepada pembelian ni. Pemberian ufti tahunan. Menyebabkan sikit-sikit kawasan dekat Sarawak akhirnya menjadi hak milik kekal kerajaan pula dinasti keluarga Brooke ini kan. Okey, kemudian ketenteraan. Habis dah cerita tentang ni, bacalah sikit Fort Margarita kan. So kalau dekat waterfront Kuching, awak duduk kat stop boleh nampak di sana Fort Margarita kan. Naiklah sampan pergi sana. Seronok kalau pergi jalan Sarawak. Okey. Kemudian kuasa James Brooke ni ni awak boleh baca, kena baca kan, baca soal jawab dengan kawan, cik kata kunci, cikgu tak ajarlah sebab nak dah 935 kan. Yang ni kena tahu. Perluasan kuasa dinasti Brooke. 1841 dia dapat apa? 1893 dia berjaya mendapatkan apa? 1866 siapa dan dia berjaya dapatkan apa? Berapa dolar dia dapat? Yang ini wajib awak buat ringkasan. Kan nampak ni. Sikit dia ambil. Cikgu dulu 5 tahun mengajar dekat Eko ni. Kat kawasan Tanjung Datu. 5 tahun dekat kawasan nelayan dekat sini seronok Sarawak 5 tahun kat kawasan Sematan. Okey, kemudian pergi lagi. 1883 orang kaya dapat berapa pula? 4,200. Awak buat senarai. 1841. Apa yang dia dapat? Batang Lupa Sungai Saribas. 1853. Dapat apa pula? Kan? Sebagai balasan separuh daripada hasil pendapatan lebih kepada Sultan Abdul Mumin. Okey. Penentangan orang, nampak dia dapat apa? Batang Lupa, dia dekat Batang Lupa. Kemudian nampak ni, Saribas dan Batang Lupa. Okey, 1861 dia pergi kat mana pula? Oya Mukah Tatau Bintulu. Bintulu cikgu dah pergi tu pun seronok. Okey, $4,500 Spanyol. Okey, lepas tu pergi pula bawah. 1883 orang Kayan. Yang ini dia dah start Charles Brooke. Yang ni siapa? Senaraikan Brooke, James Brooke. Yang ni siapa? James Brooke. Yang ni siapa? James Brooke. Yes, 3 tahun atas James Brooke. Kan. Lepas tu pergi pula bawah. 1883 Charles Brooke. 4,200. Kawasan apa dia ambil? Nampak?
Sungai Baram bangun melentang. Okey, dekat mana Sungai Baram lokasi dia? 1885, $4,500. Dia up lagi. 4,200, 4,500, 6,000. Wow, semakin naik kan, nampak? Permainan orang keluarga Brooke. Sebab dia tahu Sultan ni dia malas nak jaga, dia malas lagi nak. Sebab dia bukan apa, bila berlakunya pergaduhan antara pembesar dan melibatkan masyarakat, kesan dia banyak berlaku kerosakan. Bila banyak berlaku kerosakan, Sultan Brunei kena keluarkan duit yang banyak untuk membaik pulih kerosakan. Kalau kerosakan tak dibaiki, bagaimana masyarakat nak aman dan bagaimana untuk mendapatkan pendapatan? Nak kena ingat, bila bergaduh, tak ada orang nak pergi menghasilkan duit. Nak pergi ambil biji timah kat tepi sungai pun takut sebab tengah berperang ni. Kan? Jadi ekonomi tak ada. Jadi disebabkan oleh perjanjian-perjanjian antara dua hala keluarga Brooke dengan Sultan Brunei, akhirnya Sultan Brunei terbayang $4,500, okey ambil lah. Sekurang-kurangnya dia tidak perlu lagi mengambil tahu tentang perkara yang berlaku di kawasan tersebut. Okey, yang ni dah dapat. Akhirnya yang terakhir Lawas. Lawas akhirnya berjaya dimiliki oleh SBUB. SBUB di Sabah lah. Syarikat Borneo Utara Berhad. Okey. Yang ni Charles Brooke. Okey, kemudian disebabkan yang terakhir adalah Lawas dan akhirnya masuklah Sabah. Sebab itu awak tahu berakhirnya perluasan kuasa dekat Lawas, maka bermulalah permulaan syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okey, sikit sebanyak ini saya faham cerita tentang Sarawak tadi. Okey, kedudukan strategi Sarawak inilah luan lah apalah perdagangan lah, itu klise punya cerita. Kan, kawasan dekat sini awak dah tahu. Ini kalau awak nak goreng pun cikgu yakin dah boleh bagi je. Kan, kedudukan strategi, pelabuhan yang luas, membawa masuk kapal-kapal pedagang, melibatkan perdagangan antara China dengan Singapura, bla 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 bla, dapat markah. Okey. Bagi pula ekonomi, terdapat banyaknya sumber ekonomi menjadi faktor utama kenapa syarikat itu ingin mendapatkan Sabah. Okey, apakah faktor-faktor ekonomi dia? Ada apa? Ada sarang burung, ada sagu, ada rotan, ambillah sikit-sikit supaya dapat markah. Sarang burung sangat penting sebab apa? Okey, menjadi dagangan utama pihak Cina. Kan. Okey, lepas tu ada, yang ini dua ni sangat penting. Pulau Balambangan dengan Pulau Labuan. Awak kena baca. Awak kena tahu bila British meninggalkan pulau ini. Kesultanan Sulu, pulau. Kemudian nampak Pulau Labuan. James Brooke berusaha meluaskan daerah kekuasaannya. Mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei. Berhubung dengan Pulau Labuan. Kan. Sebab dekat Sabah tu kan memang ada Brunei punya. Maksudnya Pulau Labuan, Brunei, Pulau Balambangan, Kesultanan Sulu. Dua ni awak kena tahu. Pulau Labuan, Brunei, Pulau Balambangan, Sulu. Kan. James Wood dilantik sebagai Gubernur pertama, habis kat situ. Yang ni flow cerita. Yang ini wajib tahu. Sebabnya inilah cara-cara kemasukan bagaimana dapatnya petapakan SBUB. Sultan Brunei ni orang paling hebat penting, Charles Lee Moses. Okey, dia menyewa standard. Sabah sewa dulu pada Sultan Brunei selama 10 tahun. Sultan Brunei seronok dapat duit, tak payah nak menjaga kawasan tersebut. Okey, tak apa, dapat duit 10 tahun seronok. Sultan Brunei ni suka duit-duit je, senang, tak payah nak disusahkan diri. Ambil duit. Okey. Kemudian pada masa itu sebabnya serabut. Kawasan besar luas. Kalau Sultan Brunei nak turun, pangeran dia pula selalu bergaduh dengan penduduk tempatan. Stresnya bila ditawarkan sewaan ni, dapat duit, lega, tak payah nak fikir kan. Jadi dia masih lagi untung kan. Okay, Moses menjual haknya kepada J.W. Torre dan T.B. Harris dan menjadikan Kimanis sebagai pusat kegiatan perdagangan. Flow dia start dengan Sultan Brunei dengan Charles Lee Moses. Lepas Moses dah habis, tak mampu lagi ke nak meneruskan ke apa, Moses ni dijual kepada syarikat J.W. Torre dan T.B. Harris. Akhirnya T.B. Harris ni pula Alfred dan Edward Dane ni memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu pada tahun 1878. Maksudnya yang dekat Sabah pula ni dia seiring ni. Brunei jalan, dekat Sabah pun jalan. Nampak pantai timur Sabah ni Sulu. Brunei 1865,
1878 Sulu pula memajak, Sultan Sulu dia pajak dekat Alfred Den. Kan? Sebab itu jangan kata Sulu tu nak datang balik mendapatkan tanah Melayu dekat Sabah tu, sebab daripada awal lagi Sulu tu kisahnya dia dah serahkan kepada Alfred dan Edward Den. Kan? Lepas tu sambung pula dengan Baron Overbeck. Overbeck ni dia kerjasama pula dengan Alfred Den nak majukan Sabah sebab company kan. Kemudian si Torre atas ni, Torre yang dapat kawasan daripada Sultan Brunei. Di sinilah bermulanya pembentukan Sabah Brunei diberikan kepada syarikat Borneo Utara Berhad. Ni kan nampak. Torre inilah penyebab utamanya dia telah menjualkan segala kawasan-kawasan Kinamanis dia tu kepada Baron Gustavus. Bermulalah gabungan Sabah yang di bawah Brunei menjadi keseluruhan hak milik pihak SBUB. Pada 1881 Alfred dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional. Yang ini kan. Pada tahun 1888 Borneo Utara menjadi negeri naungan British. Nampak. Siapa punca utama Brunei? Siapa punca utama kawasan Brunei tu penyebab dia bergabung menjadikan Sabah di bawah SBUB? Torre. Torre jual kepada Baron. Hebat awak malam ni. Settle dah. Dah faham dah kan? Yang ni lah syarat-syarat yang perlu dipatuhi. SBUB menerima penasihat British kan. Sebabnya bila dia dah serahkan kepada pihak British, awak bersyukur tau sebab syllabus awak ni dia tak sepadat macam syllabus sebelum ni KBSM. Kalau syllabus KBSM yang awak belajar tentang Sabah-Sabah ni awak kena belajar masa tingkatan 2. Ni semua cerita tingkatan 2. Detail sedetailnya dia cerita. Ni awak ni ringkas ni, dah untung dah awak sebenarnya syllabus baru ni. Okey, dah habis kat ni nanti awak baca kan, awak baca pentadbiran dia, yang ini awak kena tahu. Ni awak hafal lah, awak tahu kan. Ni awak kena tahu ni yang cikgu cakap tadi. Bahagian pertama Sungai Sarawak dan Sadong. Bahagian kedua Batang Lupa, Saribas, Kelakar, Simanggang. Bahagian ketiga Sungai Rajang, Oyang, Muka, Bintulu, Matu. Yang ni awak kena baca, kena tahu, kena fahamkan. Okey, buatlah nota, tampallah kat mana-mana dinding. Okey, yang ni pembesar tempatan di Sarawak, pembesar yang ni pun baca, dapat dia dah siapkan buat nota siap-siap tu awak. Photo state lah, print. Mak nak print muka surat ni boleh. Lepas tu tampal, highlight je kata kunci, senang. Okey, lepas tu ni nampak Susunato, Sarawak, Raja, Masjid Tinggi, residen. Maksudnya Sabah Sarawak ni dia ada je residen, nampak? Kan? Maksudnya tanah Melayu kena apa residen, nampak? Yang ni dekat sini nampak? Cik dah cakap pada tadi, bila Sabah yang paling penting ni orang tua, orang kaya-kaya. Favorite ni orang kaya-kaya ni. Orang kaya-kaya kena baca. Okey, habis dekat situ ni secara umum awak nampak susu atur dia. Ni pentadbiran berasaskan kaum. Yang ni baca. Ini pun baca, mudah je ni. Okey, perundangan dekat dia ada banyak perundangan, at least awak baca je sekali lalu. Sekarang awak pernah baca, pernah tahu. Yes, Alhamdulillah, syukur habis. So cikgu yakin ni awak faham dah cerita bab 5. Sabah Sarawak ni sebenarnya mudah sangat. Cumanya cikgu cakap kalau awak suka study seorang-seorang, tolonglah esok satu hari awak jadi orang gila sekejap. Baca, cakap seorang-seorang, baca cakap seorang-seorang kan. Okay, so habis dah cikgu hutang awak, buku teks, cikgu padam senang. Okay, cikgu padam. Okay, yang ini kebat dulu, kita pergi masuk kebat dulu. Okay, kebat ni nanti cikgu akan bagi kat awak. Okay, yang ni cikgu jumpa rezeki awak, rezeki. Okay. Yang ni adalah cikgu kan pernah ajar dulu kan. Agar, supaya, dan kan. Yang ini adalah kata-kata hubung kan. Pemimpin kan. Pandai. Dia guna kata kunci dia buat pandai. Pemimpin, agensi kerajaan, NGO, didikan akhbar individu. Ni kan kadang kita ada kebat kan, kita selalu masukkan menggunakan promosi di media sosial kan. Kalau ini pemimpin menggubal dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan agar masalah rakyat dapat ditangani secara berkesan. Itu cara dia baca. Okey. Akhbar media masa ni menerbitkan rencana dokumentasi untuk supaya dapat menyebarkan maklumat. Macam ni boleh baca ni. Daripada sini awak gabung menggunakan kata hubung untuk dekat sini kan. Badan Bukan Kerja. Okey, NGO membantu kerajaan dengan menganjurkan kempen-kempen kan supaya
supaya berganding bahu dengan kerajaan dalam menyelesaikan masalah rakyat secara kolektif dan menimbulkan kesedaran. Ini memang ayat bombastik dah ni. Kan, ini boleh baca. Kata kunci kebat. Kan, yang ni demi, agar dan bagi, untuk, supaya. Okay. Ilmu pengetahuan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu demi menghadapi cabaran globalisasi. Ni kau boleh baca lah, ni baca je. So kau dapat idea nanti masa nak jawab kebat. Ni. Kata kunci kebat. Mesti berdasarkan kepada cikgu saya kebat perlu ke letak ayat bombastik. Oh, tak perlu pun. Dia janji maksud tu sampai. Maksud tu kena sampai. Dia okey. Untuk soalan apa? Allahu Akbar. Untuk soalan struktur dengan esei, awak kena ingat ya, cikgu dah ajar dulu untuk mendapatkan markah penuh. Yang pertama, mesti bermula dengan kepala ayat. Nanti cikgu tunjuk satu contoh. Yang kedua, mesti mempunyai ayat yang lengkap. Untuk mendapatkan ayat lengkap, mesti ada penanda wacana. Penanda wacana. Ayat lengkap bermaksud jangan buat jawapan dalam bentuk point. Tidak boleh sama sekali. Melainkan dia dah bagi senaraikan dua nama residen. Kan, contohnya di negeri-negeri Melayu Utara. 1, 2, senaraikanlah apa. Tu bolehlah kalau dia dah bagi nombor roman tu, straightforward je jawapan. Okay. Tapi kalau dia garis tu memang kena buat ayat lengkap. Okay. Ingat, bila markah 4, ayat mesti ada lebih pada 4 noktah. Paling banyak 4 noktah. Paling sikit 4 noktah, dapat 4 markah. Kalau ayat tu semuanya betul. Jadi kalau tidak berapa yakin, bagilah sampai 7 ayat pun tak apa. 5 ayat, 6 ayat, bagilah. Lepas tu paling cantik untuk soalan B dengan soalan C struktur dengan esei, wajib awak boleh letak huraian dan juga contoh untuk dapatkan markah tambahan. Terutamanya esei lah. Kalau tak tahu saya ni huraian ke isi cikgu, tulis je, janji jangan tinggalkan kosong. Jelas ya, Zulzikri Asyrik. Cikgu tak kenal Zulzikri Asyrik ni. Kelas mana tak tahu, cikgu kan tak sempat mengajar kan. Tapi Zulzikri faham ya, jelas ya. Okay, ingat, tak perlu ayat bombastik. Ayat mesti jelas maksudnya, lengkap, mudah difahami. Itu dia. Okay, awak simpan cakap cikgu ni sampai awak SPM. Apa yang cikgu ajar ni adalah format penandaan SPM yang sama je diguna pakai daripada form 1 sampai form 5. Okay, yang ni orang tu boleh baca. Boleh ambil, boleh gunakan. Ni contoh soalan. Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab rakyat terhadap negara? Macam mana nak jawab soalan ni kalau dia 4 markah? Pada pandangan saya, tanggungjawab rakyat ialah, boleh terus jawab, ialah, tanggungjawab rakyat ialah ialah wajib menghormati undang-undang negara, noktah. Kan? Nampak? Seterusnya, rakyat perlulah memastikan undang-undang negara tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Dapat 2 markah itu. Cikgu kata ambil ni, buat ni contoh. Okay, ni cikgu cakap tadi. Ni. Yang cikgu ajar selalu ni ada kat sini. Politik, ekonomi, sosial. Yang nak boleh baca, boleh tengok ya. Cikgu bagi awak rezeki awak kan. Awak lah orang yang pertama dapat daripada cikgu lah. Kalau dah dapat daripada cikgu lain, cikgu tuition awak, rezeki juga kan. Okay, habis. Yang ini bila punya ni? Fresh lagi. Tahun bila? 2023. Hot tips 2023. Nampak? Kan? Ini awak boleh simpan, awak guna pakai support tingkatan 5 Ni cikgu tak cakap tingkatan berapa ni. Form 1 sampai form 5 pun boleh pakai. Okay, habis cerita. Tutup. Okay, kemudian kertas 1. Okay, kertas 1 ni bermaksud objektif. Ni pun cikgu tunjuk sekali lalu je lah. Ni sebenarnya tahun 2020 ni. Baru terjumpa. Kan? Okay, nampak dia ada bab 1. Bab 1 ni soalan-soalan. Boleh cuba jawab. Okay, seronok tadi dah belajar kan? Okay. Rajah berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan di Sabah. Gitu. Kan, pemerintahan di Sabah. Sistem pemerintahan di Sabah. Okay, kata kunci cerita. Macam mana kita nak belajar kata kunci? Tengok soalan nombor 2. Nombor 2, baca, cari kerajaan apa, negeri apa. Yes, Sabah. Highlight. Okay, highlight Sabah.
Kan? Okay, so awak dah tahu dah. Cerita soalan nombor 2, cerita yang berlaku di Sabah sahaja. Lepas tu rehat bertenang sekejap 2-3 second, pegang kepala Sabah. Okey, teringat nota-nota yang belajar. Okey, baca soalan pula. Sistem kesukuan, sistem X, sistem kesultanan. Oh, soalan tanya sistem X. Sistem X ni apa? Sistem X adalah sistem pemerintahan. Agak-agak jawapan apa? A, B, C, D. Tulis dekat dalam ruangan chat. Baru belajar. Laju. Kan? Kan? Nampak tak? Kan? Sebab itu cikgu cakap, cikgu tak suruh hafal tadi kan? Ada cikgu suruh hafal? Cikgu suruh hafal masa kat chapter 1 je. Bila dah masuk cerita chapter 5, cikgu pergi detail, cikgu terangkan. Nampak awak tak baca buku pun dah tahu. Yes. Ingat jawapan tadi ketua bebas. Kan? Okey, yang ni tak nak lah. Okey, kemudian si tanggang anak derhaka. Yang ni nampak ini contoh-contoh bentuk soalan, Negeri Sembilan. Ni bab 1 kan? Okey, walaupun tadi ni soalan bab 1, sistem ketua bebas ni, tapi bab 5 ada lagi kan? Nampak. Maksud awak telah menguasai 2 bab. Ni negeri-negeri selat. Kan? Ni. Tak apa, kita ambil yang senang lah. Ambil yang senang. Yes. Okey. Sample reference. Okey. Apakah peristiwa dia dah bla bla bla? Okey, baca soalan nombor 8. Cikgu nak tanya satu je. Apakah kata kunci cerita soalan nombor 8? Cerita berlaku di mana? Cuba type kat ruangan cik. Apakah, di manakah berlaku cerita tersebut? Supaya cik, awak mahir. Awak mahir penggunaan kata kunci. Awak ingat cikgu cakap ni, ini adalah inovasi yang cikgu buat. Okay, inovasi teknik menjawab soalan. Inovasi cikgu 2 je. Kata kunci cerita, kata kunci soalan. Okay, cerita kata kunci cikgu cakap ni awak gunalah sampai awak SPM. Cikgu yakin kalau awak guna, awak berjaya praktikan, awak boleh dapat A semua subjek. Tapi kalau sejarah A+. Kan, pandai Singapura. Yes. Cerita dia tentang Singapura. Okey, tutup mata kejap. Cikgu Yana cakap kalau saya kena belajar Singapura, saya dah tahu Singapura ni ada kat bab 1, ada dekat bab 2, ada juga dekat bab bab 2 lah. Kan, jadi dekat bab 2 ni siapa? Cikgu Yana dah cakap Singapura ni dia ada hero-hero dia. Okay, hero barat siapa? Yes, Stanford Raffles dengan William Farquhar. Tapi yang glamour dia Stanford Raffles sebab dia lah toke dalangnya untuk melakukan strategi. Okey, soalan ditanya. Peristiwa yang dimanipulasikan. Dia nak peristiwa tapi dia nak apa? Peristiwa yang disebabkan oleh manipulasi ni. Manipulasi Stanford Raffles. Nampak? Berapa je perkataan cikgu gariskan? 3 je. Paling banyak 3 je. Jangan garis banyak. Cikgu memang tak bagi, tak suka saya. Kalau cikgu suruh garis semua highlight. Tak nak. Kita nak cek kata kunci. Soalan tanya manipulasi Stanford Raffles. Kan memberikan beliau menduduki Singapura. Kan. Dia gunakan kuasa apa sebenarnya? A, B, C, D. Siapa ingat? Siapa watak? Stanford Raffles ni dia buat perjanjian dengan siapa? Kan awak dah tahu tadi ada Sultan Hussein, Temenggung Abdul Rahman. 2 Sultan Hussein Abdul Rahman. Kalau tahu cikgu cerita tadi kenapa Sultan Hussein terdesak sangat meminta bantuan Stanford Raffles sebab Stanford Raffles telah berjanji untuk memberikan tahta kepada Sultan Hussein dengan konon-kononnya membuat pelawaan akan membantu, menjanjikan kalau datang dekat Singapura ni. Sultan Hussein ni dekat Pahang, tahu cerita dia sebelum Sultan Hussein datang ke Singapura tu. Sultan Hussein tu dia dijanjikan dengan Stanford Raffles. Dia kata dia hasut, dia kata macam ni, Tengku Hussein, kalau awak datang ke Singapura, awak benarkan saya datang ke Singapura, saya akan lantik awak jadi Sultan Hussein. Macam tu. Tapi sebenarnya Tengku Hussein dia tak nak jadi Sultan dekat Singapura, dia nak jadi Sultan Johor kan. Sebab itu dia bergaduh-bergaduh nanti dengan adik dia. Okey, betul jawapan dia D, pewarisan tahta Johor. Okey. So 2 tu awak dah pandai, dah nampaknya 2 cerita. 2 soalan bagaimana cikgu ajar cara teknik soal jawab kata kunci dengan teknik kata kunci dengan kata kunci soalan, cerita dengan soalan. Ni tadi kan baru belajar. Okey, cerita berlaku di mana? Sabah. Cerita berlaku di Sabah. Okey, tengok kawasan dia, Pantai Timur. Kalau Pantai Timur ni tadi cikgu dah cerita. Sebab itu cikgu cerita, cikgu ambil kata kunci je. Awak faham kata kunci cikgu sebut,
awak akan tahu cerita, awak tak perlu hafal. Dengan awak tahu hero-hero yang terlibat. Cuba awak cakap kat cikgu. Kan, ni kata kunci dia. Kata kunci dia siapa? Kata kunci soalan dia siapa? Siapa yang membuat pajakan? Dengan siapa dia buat pajakan? Awak dah belajar dengan cikgu, awak rasa jawapan apa? A, B, C, D. Wan Nadia Hafiz kata A. Okey. Kenapa awak tak cakap B? Kenapa tak cakap B? Sebab B Brunei, B Pantai Barat. Kan? Bila Pantai Timur, S Sulu. Pandai Aisyah Sofia. Bagus. Maksudnya berjaya lah awak ni hari ni malam ni. Terbaiklah belajar cikgu, alamat. Dan diam dekat 1.5 jam. Cikgu janji sejam je kan? Awak tak apa ke ni? Okey. Ni habis. No, cikgu tak nak. Cikgu tak nak save. Okey, habis. Okey, sebelum pergi essay kita pergi struktur dan habis dah ni. Awak ni. Kesian awak. Lama masa. Nanti mak awak tengok apa lah buat dalam bilik lama-lama. Tak keluar-keluar. Okey. Kemudian awak cakap je dengan mak awak, saya tuition percuma kan, percuma je. Kan, kemudian dekat AC ni awak pun rezeki awak. Awak dapat AC daripada cikgu, struktur daripada cikgu, nampak? Semua bab ada. Yang ini. Okey, inilah cikgu cakap tadi. Okey, bila tak naklah kita tengok bab 5 nak. Kita tengok bab 5. Bab 5 favourite dia keluar struktur. Bab 5. Dia sekali jawapan skema tahu, untung awak, rezeki awak. Okey. Yang ini baru cakap. Cikgu tak tengok lagi soalan, tiba-tiba keluar betul. Okey. Sarawak kaya dengan bla bla bla. Okey, soalan cerita tentang pemerintahan. Soalan tanya 2 individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak. Yang ni awak tulis straightforward jawapan. 2. Okey, 2 strategi. 2 strategi bila tengok sini markah 4 bermaksud 2 strategi, 1 strategi, 2 cerita, maksudnya 1 isi, 1 huraian. Okey, 1 lagi strategi, 1 lagi huraian, cukup. Awak jangan buat 1 strategi, buat 3 huraian. Awak akan dapat 2 juga markah. Itu bahayanya bila soalan gariskan. Soalan tanya apa? 2 strategi. Cerita dekat apa? Cerita kuasa pemerintahan. Cerita tentang pemerintahan ni. Dia nak tanya 2 strategi ni, awak gariskan 2 strategi. Jadi bila 2 strategi 4 markah bermaksud 2 markah 1 strategi, 2 markah lagi 1 strategi. Awak buat 1 strategi bagi 3 huraian, confirm dapat 2 markah je maksimum. Tapi tiba-tiba awak tak awak blank, alamak tak ingatlah strategi apa. Tak apa, tulis je apa awak tahu, janji dia adalah strategi. Tulis kan ugutan. Strategi pertama ugutan. Tadi kan ugutan. Okay, habis. Iktibar. Nampak cikgu cakap? Paling sikit 2 markah. Paling banyak 4 markah. Cikgu tak tipu. Inilah format sampai SPM. Okay. Iktibar peristiwa kelicikan dan kemampuan James Brooke membolehkan menguasai sumber ekonomi. Iktibar. Bila kata iktibar, awak cakaplah kita perlu. Itu ayat kalau nak mulakan jawapan dengan iktibar kan. Kan. Okay, peristiwa kelicikan, berdasarkan peristiwa kelicikan, maka kita perlulah, gitu ayat dia. Maka kita perlulah, kita tengok skema jawapan dia. Nampak ni 3 suku kaum. Ini pun senaraikan tugas pemimpin masyarakat Sarawak. Ciri-ciri pemimpin. P politik, P pemimpin. Ambil jawapan kat politik tadi, masuk dekat sini kat kebat cikgu bagi tadi tu. Okay, kita tengok skema dia. Ni. 2 pemerintah James Brooke. Datuk Patinggi Ali. Bagi. Rundingan. 1 rundingan dapat markah. Kan? Antara strategi yang digunakan oleh James Brooke ialah strategi rundingan. Noktah. Boleh dapat 1 markah. Kalau buat strategi rundingan, noktah, tak ada markah sebab ayat tidak lengkap, tidak ada kepala ayat. Kan? Strategi yang dilakukan oleh James Brooke ialah menggunakan ataupun ialah secara rundingan. Baru dapat markah rundingan. Okey. James Brooke telah berunding dengan Pangeran Muda Hashim untuk menyelesaikan pertelingkahan di Sarawak. Yes, dapat 2 markah. Okey, lepas tu seterusnya, koma. Strategi yang kedua ialah ugutan. Noktah. 1 markah ugutan. Cikgu write ke ugutan. Okey.
James Brooke telah mengugut menyerang Pangeran Muda Hashim di Kuching. Mengugut menyerang Pangeran Muda Hashim. Menyerang. Nampak. Alhamdulillah, syukur 4 markah. Susah pun kan. Nampak. Bijak menguntungkan. Jadi ni cikgu cakap tadi. Bijak. So pun dah dapat. Jelas seronok kan. Dapat nanti baca. Okay. Esei pula. Okay, esei. Kita pergi pada esei. Allah seronoknya cikgu kan dapat share bahan ni kat awak. Rezeki awak malam ni. Okay, kemudian. Okay, yang ni pun sama esei. Kita pergi bab 8 lah kan. Tiba-tiba terasa nak pergi bab 8. Okay. Bab 8. Ni skema. Ni. Kita tengok ada tak Durba? Ni lah. Kan. Nampak cikgu dah cakap kan? Bengkok ni favourite. Apa jajan bengkok ni kalau keluar kat soalan esei ni jenuh. Tiba-tiba satu keluar perjanjian bengkok. Satu lagi keluar yang memang tak baca bab tu. Sebabnya cikgu pun tak sangka awak pun tak sangka yang tu keluar, cikgu pun tak sebut yang tu keluar. Ambil tak tahu nak jawab apa. Tapi jangan risau. Bila ada soalan macam ni, sekolah markah 8 markah ni. Nampak? Seorang pemerintah perlu bijaksana dalam menguruskan pentadbiran. Apakah tindakan yang perlu diambil untuk melahirkan pemimpin yang bijaksana? Antara tindakan yang perlu diambil untuk melahirkan pemimpin yang bijaksana. Tengok jawapan dia apa. Itu secara mesti ada kepala ayat. Mana tadi? Sumbangan. Antara pemimpin, antara cara untuk melahirkan pemimpin bijaksana, kita perlulah melatih generasi muda dengan nilai kepimpinan. Nokta. Kan? Pihak sekolah perlulah memberi pendedahan, motivasi di peringkat awal supaya dapat membentuk pemimpin yang berkaliber. Bagilah apa-apa kan. Betul? Awak tulislah pelajar sekolah perlulah sentiasa sentiasa mengamalkan sifat berdisiplin, mematuhi peraturan agar. Nampak? Sebab dia kalau dia bijaksana, ada kepimpinan yang bagus, dia akan dapat menguruskan diri. Lepas tu dia mampu mempengaruhi orang lain. Nampak? Kat sini nampak, kat sini kan. Membezakan, menanam. Ni semua apa-apa munasabah, jangan risau. Nampak skema dia. C ni mana-mana yang munasabah. Selagi jawapan awak logik, selagi jawapan awak betul, awak jangan takut. Awak bahagi je, tulis. Jangan lupa tulis nombor soalan Kalau kertas tu kosong je, tulis 8A apa, 8B apa, 8C apa. Kan. Kemudian, kita tengok pula soalan bengkok tadi apa. Awak jangan lupa yang tengok belik-belik tau. Awak jangan lupa. Ni cikgu tak masuk bab 7 lagi. Bab 7 adalah favourite, soalan favourite bab 7 ni. Ni cikgu terus terang cikgu cakap kat awaknya. Ni, dia dah dulu bus ni. Ni cerita ni. Ni cikgu tunjuk ni. Ni pernah keluar SPM. SPM masa silibus lama. Masa silibus KBSM. Sekarang silibus KSFM dah tak ada dah cerita penetangan ni. Jadi awak lah yang kena menghadap benda ni. Awak kena hafal. Nampak kat sini ada contoh-contoh kan. Sakit mata awak kan, tarik turun, tarik kejap Okay, last. Sebelum cikgu akhir kelas kita. Anak cikgu tu tak tengok lagi apa dia buat tu kan. Sekejap ni, bengkok tadi kan. Jelaskan perkara-perkara yang dipersetujui oleh British dan Siam dalam protokol sepadan perjanjian Bangkok 1909. Namakah jenuh nak jawab, tak pandai. Kan, fakta. Bila fakta 6, awak jangan ambil. Fakta A6 awak jangan ambil. Awak janganlah jawab soalan ni kalau memang tak boleh jawab. Okay, awak cari. Nanti kita tengok jawapan dia apa kan. Reaksi pemerintah. Reaksi pemerintah negeri-negeri Berhutang terhadap protokol sepadan ni. Reaksi dia buat apa. Kan. Jadi 6 markah juga. Tapi sebabkan 6 markah A ni semuanya fakta yang tak boleh dah bagi huraian. Awak memang sakit. Awak tak boleh nak bagi jawapan dengan betul. Kan. Lepas tu awak akan stres. Kan. Jadi awak tengok dekat sini. Jawapan dia. Bedah kat sini kejap Atas.
Ni nampak ni nampak 8 markah. Pelik 6, garis sepadan berdasarkan legend dalam bahasa sungai bermula. Ini kalau awak hafal awak boleh jawab. Dapat 6 markah. Pulau Langkawi, Pulau Ketuaan. Okey. Reaksi. Reaksi dia apa? Membantah tindakan dimasukkan dalam wilayah ini pun ini cerita. Yang ni apa? Bila awak tengok A, dia tidak akan ada huraian. Sebab itu saya cakap, A ini jangan sesekali bagi huraian. A adalah fakta. Jawapan dia mesti berfakta. Okey, B, nampak dia dah mula ada huraian. Dia ada isi. Dia ada huraian. Nampak. Okey, jadi dekat sini awak rasa awak mampukah untuk awak jawab soalan begini? Susah kan sebab dia 6 markah. Kita tengok pula skema jawapan bawah. 6 markah juga. Aduh, sakit awak kan. Kita check ada tak yang 4. 6 markah juga. Maksudnya latihan ni memang dia bagi 6 markah. Tapi kebanyakan soalan nanti dia ada juga soalan 4 markah A. Awak ambil lah 4 markah A, 8. Itu selamat sikit. Tapi kalau awak boleh jawab 6 markah untuk A, awak pilihlah yang 6 markah boleh jawab A dan awak berjaya yakin untuk jawab 8 untuk kebat C tu. Kalau awak rasa 6 markah atas awak tak berjaya jawab tapi B dengan C tu awak rasa awak boleh jawab. Contoh macam ni kan, masyarakat melibatkan bincangkan bagaimana masyarakat melibatkan dalam kegiatan perdagangan. Jadi awak boleh cerita, boleh apa? Boleh hurai-hurai, boleh fikir-fikir logik. Awak ambil lah soalan yang boleh memberikan awak idea yang banyak. Kan? Maka dengan ini tamatlah kelas cikgu bersama anda dan jangan lupa cikgu pernah sharekan awak dekat sini. Ini adalah nota PowerPoint paling ringkas yang cikgu share pada awak. Okay, awak boleh klik tapi pastikan ada internet. Awak klik dia akan masuk dekat sini. Ni cikgu dah pernah ajar kelas sebelum ni. Okay, boleh baca nota ringkas. Okay, tapi cikgu memang harap awak kena juga baca buku teks wajib. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sebelum cikgu sebelum cikgu akhiri kelas kita pada malam ni, cikgu ingin mengucapkan semoga awak berjaya menjawab soalan dengan baik. Ingat apa-apa pun yang penting adalah usaha. Apa-apa yang penting adalah usaha, buat penulisan nota yang ringkas, cara menjawab mesti betul kan, dan cikgu doakan semoga semuanya terus semangat. Dan terima kasih kerana masih lagi mengingatkan cikgu, masih lagi memerlukan lagi ilmu daripada cikgu untuk cikgu kongsikan, dan cikgu doa supaya awak semua berjaya dengan cemerlang. Okey, terima kasih semua. Layan kami dengan pasrah, of course. Mana boleh lupa, sayang semuanya. Okay, sama-sama. Alright.